Assalamualaikum guys. Okay, welcome to my channel. Okay, so hari ni aku dapat 10 soalan berkaitan dengan creativity. So aku kena jawab soalan ni. Okay, by the way dekat tangan aku ni light stick EXO. So dia aku punya prop untuk jadikan mic. Tak apalah, suka hati. Okay, whatever lah. Okay, so hari ni aku kena jawab 10 soalan berkaitan dengan creativity. Okay, so kita sebenarnya tak tahu macam pasal creativity ni. Macam entahlah, soalan dia macam aku pasal creativity, aduh ya, tidak orang kot suruh jawab soalan ni. Motor ni kan. Okay, so aku kena jawab, nak tak nak kena jawab lah kan. Okay, 10 soalan yang mana bagi kan. Okay, soalan yang pertama yang aku dapat adalah, apakah maksud creativity berdasarkan pandangan awak? Adakah anda menganggap diri anda menjadi seorang yang kreatif? Kenapa atau mengapa? Okey, maksud kreatif berdasarkan pandangan aku lah. Kreativiti ni dia macam sesuatu yang boleh apa tu orang kata, benda tu kita buat benda tu jadi wow. Benda tu kreativiti. Macam contoh kita buat something, macam contoh kita buat benda yang contoh rumah, kita jadi benda rumah tu jadi unik. Letak pun kereta, kereta kita jadikan dia lagi unik ke, atau baju ke kan. Baju kan contoh paling senang, paling dekat baju lah. Baju orang selalu kreatif. Okay, kreatif macam dia orang tambah sini lah, lace lah, tambah apa lagi, macam-macam lah. Lepas tu dia kata, adakah anda menganggap diri anda menjadi seorang yang kreatif? Menganggap diri anda seorang yang kreatif, aku rasa aku takut aku bukan seorang yang kreatif. So dia kata kenapa aku kata diri aku bukan seorang yang kreatif. Okey, kenapa aku cakap aku kata bukan aku tu tahu dah, sebab aku ni entahlah, kadang-kadang aku kata aku kreatif, kadang tak. Sebab nak teruskan satu benda yang kreatif tu macam bagi aku susah. Ni pandangan aku, bukan pandangan orang lain. Macam ada orang boleh jadi macam boleh hasilkan sesuatu benda yang kreatif. Kalau aku macam susah sikit, tak tahu lah. Okey, dia kata apa. Okey, soalan yang kedua, apakah yang anda lakukan untuk mendapatkan zon kreativiti anda? Dia kata kat sini soalan dia, apakah yang anda lakukan. Okey, apa yang aku lakukan untuk mendapatkan zon kreativiti anda ialah aku cuba untuk jadi lebih kreatif lah. Nak dapatkan zon kreativiti aku sendiri, kena jadi kreatif macam orang lain. Kena tengok orang tu kreatif, okey aku akan cakap okey aku boleh jadi kreatif macam orang tu, gitu. Okey, soalan yang nombor 3 pula, adakah anda berfikir bahawa kreativiti itu sebahagian daripada fitrah manusia atau sesuatu yang patut dipupuk atau dipelajari? Lepas tu dia suruh jelaskan jawapan. Dia kata anda berfikir bahawa itu sebahagian daripada fitrah manusia. Aku rasa kreativiti ni aku tak nak kata ya ataupun tak. Dia macam kadang kreativiti ni boleh jadi sebahagian dari fitrah manusia, dan boleh dan kreativiti tu juga boleh dipupuk dan dipelajari. Sebabnya kadang ada orang tu dia memang dianugerahkan ada kreativiti macam nak buat sesuatu. Macam contoh Datuk Rizalman dia ada macam satu idea macam dia buat macam-macam baju, beg, apa lagi, mostly apa tu, pelamin, macam-macam. Lepas tu ada juga kreativiti ni kita boleh pupuk dan dipelajari. Sebab kita nanti kalau macam contoh kita kena kreatif ke nak buat sesuatu benda ke kan, nak menghasilkan sesuatu benda yang kreatif, so kita kena belajar benda tu. Aku juga betul dengan motor ni bang. Kang, kena kat Kang. Okey, sambung balik. So tu
aktiviti ni kita boleh mempelajari benda tu. Itu jawapan aku lah untuk soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 4. Apakah kekuatan yang paling besar anda temui di sepanjang perjalanan kereta anda? Kekuatan paling besar. Kekuatan paling besar adalah, aku rasa kekuatan paling besar. Tak ada je kekuatan. Aku cuba ni. Okey, kekuatan paling besar. Aku tak ada jawapan untuk nombor 4 weh. Sumpah weh. Jawapan dia besar anda temui di sepanjang perjalanan kreatif anda. Kekuatan. Kekuatan dia, aku cuba benda baru lah. Aku cuba jadi kreatif lah. Itu kekuatan aku lah. Aku cuba jadi kreatif. Okey. Soalan nombor 5. Sekiranya karya kreatif anda boleh dimakan, apa rasa? Kan kita boleh rasa tu. Okey. Karya kreatif kalau boleh dimakan, apa rasa? Aku rasa macam rasa pahit ada, rasa manis ada, rasa masin, semua tu rasa ada lah. Sebab itulah rasa-rasa tu. Okey. Next question. Okey, soalan nombor 6. Adakah anda pernah meragui bakat anda? Jika pernah, bagaimana anda berjaya mengatasi keraguan anda? Ya, aku pernah meragui bakat aku. Jujur aku cakap. Lepas tu aku, macam mana aku berjaya mengatasi keraguan tu adalah aku cuba jadi apa yang aku nak. Macam contoh kalau kata aku minat baca berita, contoh aku minat benda tu. Itu okey, berjaya mengatasi, aku praktis lah. Tengok macam dekat YouTube kan, ada skrip berkaitan dengan pembaca berita tu. Aku cuba. Aku sekarang tengah praktis lagi benda membaca berita. Okey. Soalan nombor 7. Pernahkah anda berhadapan dengan maklum balas negatif? Bagaimana perkara ini mencerminkan dalam kerja anda secara keseluruhan? Pernahkah? Pernah. Aku pernah berhadapan dengan maklum balas negatif. Dia tak ada negatif yang turut-turut sangat. Dia macam biasa-biasa je. Kata bagaimana perkara ini mencerminkan. Okey, kadang ada komen negatif tu, biasalah dalam kerja kita kan. So kita kadang ada orang boleh ambil sebagai benda tu sebagai positif, ada orang tak boleh. So aku ambil benda tu sebagai positif untuk aku punya pembakar semangat, untuk aku perbaiki lagi aku punya kerja ke, macam tu. Okey, ni soalan favourite aku. Soalan nombor 8. Adakah anda mengkritik hasil kerja anda sendiri? Jelaskan. Yes. Setiap aku punya kerja, aku akan kritik. Aku macam betul ke aku buat ni? Okey ke? Betul ke ni? Macam ni. Sebab aku macam tengok orang lain punya kerja macam dia punya ni lawa, elok, aku ni boleh ke? Betul ke? Macam diorang ni, lepas tu aku minta pendapat orang lain. Kata aku cakap, diorang kata okey lah Wing, kau punya boleh, tak apa, alah diorang tu, diorang ada kelebihan sendiri, kau ada kelebihan kau sendiri. Macam tu dia punya jawapan. So aku macam okey, aku terima dia macam okey lah, lega lah sikit. Okey, soalan seterusnya, soalan ke-9. Sekiranya anda terpaksa memulakannya lagi, adakah anda memilih jalan yang berbeza dengan kejayaan anda? Mengapa? Terpaksa mulakan lagi. Contoh aku kata aku minat bahagian pembaca berita. Lepas tu dia kata, adakah anda memilih jalan yang berbeza dengan kejayaan anda? Aku rasa tak. Aku tak akan memilih jalan yang berbeza dengan kejayaan yang aku pilih, sebab aku minat benda tu. Lepas tu aku cakap takkanlah aku nak pindah benda lain. Okay, mungkin one day aku akan pilih jalan lain. Kalau kata aku tak ada, orang kata tak ada jodoh dekat kerjaya tu, aku akan pilih jalan lain.
Tapi aku rasa aku akan stay dengan aku punya kerjaya yang macam pembaca berita tu sebab aku minat baca berita. Okey, tu jawapan aku. Okey, soalan terakhir. Okey, ni dah soalan terakhir ya. Okey, apakah jenis kesan yang akan berlaku yang anda harap yang dapat dicapai melalui kerasa anda? Kesan yang akan berlaku yang anda harap. Kesan yang akan berlaku yang anda harap. Okey, kesan yang akan berlaku. Okey, aku rasa kesan dia aku akan jadi lagi baik lah. Macam tu. Dan lepas tu dia kata yang dapat dicapai melalui usaha keras anda. Okey, mungkin yang dapat dicapai, mungkin aku akan jadi orang yang ternama satu hari nanti. Kita mana tahu kan, kuasa Tuhan kan, kita tak tahu. Mungkin yang dapat dicapai, aku akan capai benda tu suatu hari nanti, insya-Allah. Okey, itu saja. Okey, itu saja daripada aku. Soalan je. Okey, so harap jawapan-jawapan tu boleh masuk akal lah. Kerana aku mengenang benda lah soalan aku tak tahu lah kena jawab, tapi aku rasa tu yang jawapan paling jujur aku pernah bagi. Betul. Okey, sampai sini je. Okey, terima kasih kerana tu. Terima kasih kerana dengar soalan, jawapan dan soalan dan jawapan daripada aku. So, thanks for watching. Bye guys. Don't forget to subscribe.